Nyawa pelakon berbakat Raja Ilya hampir melayang selepas menjadi mangsa doktor estetik palsu. Dedahnya dia menerima suntikan berbahaya sekitar tahun 2008 hingga 2009 ketika masih naif dan kurang ilmu. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi BH Online, Raja Ilya berkata, dia kini terpaksa hidup dengan kesan sampingan terhadap perawatan dilakukan. Masa muda saya tidak berfikir panjang. Ia berlaku apabila saya menghadiri uji bakat filem Tamil di India. Ketika bersembang, penerbit filem mengatakan saya perlu ada beberapa kriteria, terutamanya bentuk badan. Penerbit mengatakan saya tiada aset seperti punggung besar. Saya menangis kerana merasakan ia adalah diskriminasi. Saya berputus asa dan kemudian menyambung kerja sepenuh masa di Malaysia Airlines. Apabila saya berkongsi cerita ini dengan rakan jurusolek, dia menyarankan membuat punggung dan memperkenalkan kepada seorang doktor. Katanya kepada media, doktor palsu itu menyatakan suntikan filler selamat dan tunjuk gambar artis yang pernah melakukan perkara sama. Selepas membayar pendahuluan, doktor palsu berkenaan minta saya ke rumahnya di flat Seri Merdeka. Apabila diberikan suntikan filler, saya mula pening kemudian dicucuk dengan beratus suntikan. Disebabkan terlalu pening, saya tak ingat apa-apa. Saya disuruh balik, kemudian datang beberapa hari untuk menyempurnakan proses rawatan. Saya pergi semula beberapa minggu kemudian dan baru sedar melakukan kesilapan besar. Saya kelihatan sangat buruk macam tempayan, katanya. Raja Ilya berkata dia lebih terkejut apabila menerima kabar ada seorang wanita VIP meninggal dunia selepas membuat suntikan dengan doktor palsu berkenaan. Ketika itu baru saya tahu dia bukan doktor, hanya menggunakan sijil palsu untuk menipu orang, katanya. Ekoran suntikan itu, Raja Ilya berkata dia menerima kesan sehingga sekarang. Dia mengalami kesan sampingan pada 2015 selepas dimasukkan ke hospital. Ketika itu, saya digigit kucing dan memutuskan ke klinik untuk mengambil vaksin. Ketika itulah segalanya terbongkar dan saya hampir mati. Selepas ujian ke atas ketulan itu dibuat, baru saya tahu ia adalah minyak silikon yang juga bahan terlarang, katanya. Raja Ilya diperkenalkan dengan seorang doktor pembedahan plastik. Doktor itulah yang membantunya membuang minyak silikon sebanyak mungkin, namun tidak dapat dibuang semuanya kerana berisiko lumpuh. Beliau sedih kerana terpaksa hidup dengan ketulan silikon sehingga sekarang. Ekoran itu Raja Ilya berharap sistem keadilan di Malaysia mengambil langkah serius menangani perkara ini.